Sebelum itu, sebelum kita ke N26 Sungai Rama Selangor, saya serahkan kembali kepada Ismail dan juga Zaleha untuk meneruskan perbincangan analisis PRU DUN yang ke-15. Ismail, silakan. Okey, terima kasih Ridwan. Tadi kita bawakan Ridwan juga bersama rakan pelapor di N13 Sikamat. Sebenarnya satu perkara lagi saya ingin tambah berkenaan tentang Sikamat ini, dengan lebih kurang 32,343 pengundi dan 72.0% yang mana itu adalah pengundi Melayu dan itu adalah majoriti kawasan Melayu, dan juga margin kemenangan pada 2022 adalah 5.6%. Jadi perkara-perkara ini merupakan suatu dapatan data yang amat penting dalam kita menilai potensi dan kita menilai bagaimanakah kecenderungan pola pengundian pengundi nanti. Mungkin Dr. Aziz ada pandangan berkenaan kalau kita membuat suatu telahan penilaian kepada pola pengundian pilihan raya ini, akan ada pemboleh ubah dan juga hipotesis. Pemboleh ubah yang banyak dibangkitkan adalah berkenaan tentang kebanjiran pengundi luar yang akan pulang untuk ke kampung halaman dan juga pengundi 18 serta pengundi automatik. Dan dalam perihal ini, apakah hipotesisnya semakin ramai pengundi-pengundi luar yang pulang ke kampung halaman, maka semakin jelas keputusannya, Doktor? Betul. Seperti sebelum ini kita dapat yang kita perasan PRU sebelum ini, umpamanya di Terengganu, saya masih ingat ada seat yang hanya dibezakan margin 5 undi sebegitu saja. Sangat kecil. Jadi kuasa demokrasi daripada perspektif demokrasi, kuasa demokrasi tidak begitu kuat umpamanya. Tapi apabila kita ada undi 18 dan undi automatik ini, memberi sedikit sebanyak, memberi lebih kuasa kepada rakyat, dan daripada segi statistiknya, numbers itu lebih kuat dalam, kalau satu parti itu menang, number itu lebih kuat, dan keyakinan itu kita boleh lihat, keyakinan dan sesebuah keputusan yang dilakukan itu kita lihat lebih berkesan dan lebih kuat. Secara hipotesisnya, macam Ismail sebut, kalau saya boleh lihat secara keseluruhan, daripada hipotesisnya, untuk mengekalkan status quo adalah salah satu keutamaan bagi PN untuk mengekalkan status quo. Tetapi bagi PH dan UMNO, perlu melihat sekurang-kurangnya status quo ini perlu dipecahkan kepada 4 ataupun lebih. Untuk membuktikan bahawa keberkesanan dan penerimaan rakyat terhadap pengurusan dan pentadbiran selama 8 hingga 9 bulan ini. So ini kita akan lihat pada hujung hari nantilah, insya-Allah. Kan? So itu adalah satu hipotesis yang secara keseluruhannya lah. Dan seperti mana yang kita maklum betul, pengundi muda yang bawah, yang umur 18 tahun, itu first timer, seramai hampir setengah juta, lebih dari setengah juta. So hampir setengah juta ini untuk, kalau kita general secara kasarnya bahagi 245 kursi kan, 245 kursi, mungkin dalam satu Dewan Undangan Negeri itu dalam 2,000 jumlahnya. Saya rasa itu agak banyak. Okey, apa pengundi muda ini boleh kita kategorikan sebagai pengundi atas pagar sehingga ke saat akhir baru ada keputusannya, berbanding pengundi-pengundi veteran, Prof Dr. Kartini, kerana mungkin pengundi veteran ini kesetiaan kepada parti itu amat jelas berbanding pengundi atas pagar. Senyum Prof. Sebenarnya bila kita menyentuh pasal pengundi, ada 3 jenis pengundi yang kita maklum dan cuba kita perhatikan pattern of behaviour, tingkah laku mereka, iaitu pengundi tegar, pengundi yang di mana pun dia telah jelas, apa pun kempen dia telah jelas dalam pilihan hati siapa, tepuk dahi, tanya hati, dia dah tahu siapa. Tapi kalau pengundi tradisional ini yang Mak katakan, yang ini kita boleh lihat dalam Negeri Sembilan. Negeri Sembilan banyak pengundi tradisional di mana adanya undang, luak, buapak dan perut. Dan bila perut ini dia terbagi-bagi pada berbagai suku. Dan suku ini sangat taat setianya kepada ketuanya. Jadi dalam pengundi tradisi ada kemungkinan pengekalan status quo, pilihan kepada siapa parti yang di awalnya dari dulu. Maknanya dari generasi itulah parti
parti yang mereka kenal, itulah logo yang disokong. Ini agak menarik dengan Negeri Sembilan. Dan pengundi atas pagar banyak merujuk kepada pengundi muda, kerana mereka sangat dipengaruhi oleh pelbagai multidimensional platform yang ada, termasuklah TikTokization yang akhirnya akan menentukan apa sebenarnya pilihan mereka dalam kotak undi. Jadi di sini daripada ketiga-tiga jenis pengundi ini, pengundi muda yang kita lihat atas pagar ini yang sebenarnya boleh menjadi undi penentu. Kerana kita pun tahu bahawa sistem pilihan raya kita adalah first past the post. Maksudnya kita sangat bergantung kepada simple majority. Macam yang tadi Dr. Aziz katakan, mungkin kesenjangan beberapa nilai kerusi itu tidak menunjukkan kekukuhan demokrasi dan kuasa pada mereka yang menang, namun itulah sistem yang kita amalkan, walaupun satu undi majoriti melebihi yang lain masih dianggap menang. Dan yang paling menarik sekali ialah dalam analisis pilihan raya ini kita selalu lihat adanya maksud undi popular, the popular vote. Saya sering ditanya, popular vote betul boleh dikira, namun popular vote itu tidak dianggap sebagai kemenangan. Dia balik kepada berapa banyak kerusi yang dimenangi untuk membentuk kerajaan. Walaupun kalau kita perhatikan mungkin parti A hanya menang 30 kerusi. Dan parti B hanya menang 29 kursi. Tapi parti B mempunyai popular vote yang tinggi kerana mungkin density atau population density, maknanya kepadatan penduduk itu begitu banyak dalam kerusi yang dimenangi oleh B. Namun begitu oleh kerana kerusi yang dikira, maka parti A mungkin boleh claim victory. Itu yang berlaku pada PRU 2008. Apabila popular vote itu lebih memihak kepada suatu pihak, tetapi ia tidak menerjemahkan keputusan kemenangan. Betul. Okey, kita ada isyarat nak kita bersama Ridwan dulu untuk mengetahui laporan dari beberapa lokasi. Silakan Ridwan.